Tak ada, dia pasal dia ramai sangat kat sini sebab sampai ada 1,000, so kena cari MOHD kan. Okey, dah nak jumpa kita sekarang dekat Mahathir, Mahsan, Malik Azmi, Man, Mangsi, Maktan. Kita ada sekejap Mawan, Mazlina, MO, Mike, MI, Ming pun ada, MNN, MOHA, MAD. Sekejap. Okey. Laptop kau dah ready dah? Dah ready. Alright. Good. Okey, sekejap. Ramai pula orang nama Muhammad ni. Ramai nama Muhammad. Saya pun Muhammad Mansur. Muhammad Ainal, Muhammad Zack belakang sekali, Muhammad Zulkifli. Belakang sikit, sekejap saya tengah scroll klien-klien kita ataupun jual uban, memang jual uban. Kalau tak nanti dia bosan. Okey, kejap. Kita jadi DJ. Muhammad Helmi. Jauh lagi Muhammad Helmi. Ramai bang, 1,000 orang. 1,000 orang hari ni penuh. Semalam pun penuh. Serius penuh. MO. Dah dekat dah. Muhammad Zulkifli Muhammadin, betul. So saya akan jadikan sebagai presenter. Okey semua. Are you sure you want to be Zulkifli then as presenter? Yes. Look to the left, cikgu baru jumpa. Kita tengok Cikgu Zul dah ni belum. Okey, Cikgu Zul tengah pilih. Dia punya ni webinar now. Okey. Dapat dah. Okey, boleh tak? Okey, Assalamualaikum. Cikgu Zul, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dengar? Boleh dengar. Audio test. Testing. Semua dengar tak? Clear? Lain semua clear? Test audio. Test audio. Clear? Clear. Okey. Boleh clear. Dia macam ni. Benalah ni kita dua je yang nampak. Yang boleh cakap kita dua orang je. Saya sebagai orang cakap host. Cikgu Zul sebagai presenter. So diorang cuma boleh type dekat soalan je, dekat bahagian soalan. Soalan tu saya akan bacakan pada Cikgu Zul nanti. Nanti Cikgu Zul boleh jawab lah. Okey. Boleh? Alright. So mula sekarang, terima kasih semua. Okey. Dipersilakan Cikgu Zul. Okey, terima kasih kepada host Cikgu Mansur juga. My BFF dululah. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Okey, terima kasih kerana jemputan malam ini. Alright, saya pun terkejut juga tiba-tiba dapat panggilan untuk buat present di grup besar, grup legend ini. Tapi alhamdulillah sebab kami dah kawan lama, tak ada masalah tentang itu sebab kami pun selalu sharing. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya hanya akan memberitahu tentang trend dengan pullback lah sebab entry korang semua dah sharp memang gila lah. Alright, entry memang tak boleh lawan lah. Saya memang tak boleh lawan entry SND. Cumanya insyaAllah saya cuma akan memberitahu daripada segi pembacaan trend. Okey, kalau tengok pada indikator saya di bawah ni, jangan rasa apa-apalah sebab memang ini adalah the only indicator yang saya pakai yang dinamakan sebagai AO itu sahaja. Yang sebelah atas ni memang kosong. Alright? Sebab di sini nanti saya akan cuba untuk relatekan bagaimana untuk membaca benda itu sekali lah. Alright. Okey. Ada soalan sekejap Cikgu Zul. Dia tanya AO ni setting macam mana? Setting standard ke setting luar biasa? Default lah. Maksudnya standard lah. Alright, thank you. Standard default saja. Nanti saya akan beritahu kenapa kita masih lagi mencari buy untuk daily goal ini. Alright, dan apa kaitannya dengan dengan AO dia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dengan trend dulu dan juga dengan pullback. So, kalau saya boleh tulis di sini trend dengan pullback. Baik, sebenarnya bila kita cakap soal trend ini bukan persoalan remeh ya. Ini adalah merupakan satu persoalan yang besar. Which is ini juga sebahagian daripada silibus yang besar yang banyak kali juga diajar di mana-mana grup sekalipun. Sebab memang dia penting. Cumanya pembacaan trend dengan pullback ni berbeza lah daripada satu-satu segi orang membacanya. Ada orang guna Bollinger, ada orang guna MA50, ada orang guna whatever lah. Tapi dalam FMCBR senang, mudah. Alright, baik, kita mulakan dengan trend. Apa yang dinamakan dengan trend? Alright, dalam FMCBR, SOP yang paling utama ini saya cerita dari segi FMCBR lah. SOP yang paling utama untuk melihat trend adalah
Ingaf dulu. Ingaf dia punya candle tu wajib ada ingafing ataupun dinamakan dengan IB, initial break terlebih dahulu. Ataupun dan satu lagi adalah dinamakan dengan CB1. Apa yang dinamakan dengan CB1 dan juga bagaimana peranan dan juga ciri-ciri untuk kita melihat CB1. Right, ini yang penting dalam FMCG yang dua ini saja. Pertamanya, bila kita melihat satu perjalanan market tengah naik, kadang kita tidak tahu sama ada dia nak membentuk trend ataupun tidak. Terlebih dahulu kita kena tengok di sebelah history lah. Right, kita kena melihat history dia. Ini adalah penting kenapa untuk kita membezakan sama ada sesuatu itu adalah pullback ataupun trend. Dia bergantung dan amat bergantung kepada apa yang kita panggil sebagai CB1. Alright. Secara ringkas, apa yang saya boleh katakan CB1 adalah merupakan resistance terdekat dengan current price. So kalau di sini saya boleh tuliskan adalah resistance atau support lah. Okey, ada permintaan daripada dia orang. Boleh slow sikit tak? Bukan slow, maksudnya cakap slow. Macam perlahan-lahan, bawa pelan-pelan. Pelan-pelan. Satu lagi dia tanya, CB1 tu apa dia? Stand for what? Ni tengah cerita ni. Candle break, the first candle break. Maksudnya apa? Maksudnya rintangan pertama in order to go down or up, wajib memecahkan rintangan yang pertama. So that's why saya start di sini. Candle break, the first time dia break. So apa yang dinamakan dengan SCB1? Baik. Kita melihat kadang-kadang market ni begini ya. Market ni saya buat lukiskan macam ni lah ya, secara kasar ataupun secara orang kata secara tidak diperlusi dengan ni lah. Baik. Kadang-kadang bila market ni kita tahu, ramai juga yang tahu bahawasanya di sini adalah resistance. Alright, di sini adalah support. Alright. Dan normally kita akan mengatakan ini adalah support become resistance become support lah. Itu tiada masalah. Semua orang faham benda masalah tu. But then, ada ketika, cuba you tanya diri you bila mana sepatutnya di sini juga menjadi atau mengambil situasi yang sama seperti ini. Support become resistance, tetapi saat dia masuk di sini, apa jadi? Saat dia memasuki yang sepatutnya support become resistance tapi dia bolos, apa jadi? Sebenarnya di sini saya tidak langsung dia memberitahu bahawasanya seller ini semakin lemah dan buyer getting stronger. Dia macam ni. Macam ni ya. Di sini ada satu support. Alright. Now, sepatutnya dia tendang lah sebab kita tahu di sini ada dua support. Sepatutnya dia tendang. Tapi the moment dia masuk, kita tahu bahawasanya buyer getting stronger and then seller semakin weak, semakin lemah. Dan kita ada satu lagi di atas di sini yang kita namakan sebagai resistance. So untuk berubah bagi FMCG dia wajib untuk melepasi di sini. So saya tidak langsung di sini kita mengatakan ini adalah CB1. Alright, ini adalah CB1. Nah, ini memang terjadi di setiap kali market untuk berubah. Dia sama juga seperti ini. Alright, sama seperti ini. Ini adalah rintangan yang dipecahkan di first rintangan. Sebab saya kata CB1 candle break, the first candle break yang dia pecah. Dia naik untuk ambil entry, itu another story. Tetapi kita nak melihat perubahan. Sebab kita nak tengok, kita nakkan direction yang betul. So seperti ini, market ini telah pun memecahkan, saya besarkan. Di sini telah pun berlaku, di sini dulu. Bukan yang ini ya. Tadi tak nampak saya kecil ni, di sini dulu. So this is the first support. Kalau ini adalah the first support, ini adalah the second. Kita perlu dia pecah. Bila dia pecah, dia naik balik, itu untuk pengambilan entry itu tak ada masalah. Sama juga seperti kita nak membuat satu Fibonacci, itu juga tak ada masalah. Saya akan cuba ceritakan benda ni juga. Cumanya kita nak tengok apakah kita berada di dalam situasi trend ataupun kita berada dalam situasi pullback. So bila mana kita mengatakan antara dua low ini ada satu dua low, mungkin yang ini buat fake out, mungkin masuk lebih faham dan ni bila dia buat fake out ini, okey, dia naik dan memecahkan halangan di sini. Alright. Di sini 90% dia memberitahu bahawasanya market ready to go up. Now, instead of kita masih lagi mencari selling, makanya kita kena tukar kita punya paradigma daripada selling kepada
buying. So now untuk buying ada banyak kategori untuk ambil buy mode, tak ada masalah. Cumanya di sini adalah penting. So boleh saya katakan di sini kalau kita buat rule ataupun ciri-ciri CB1 ni support area resistance yang terdekat dengan current price. Alright, terdekat dengan current price. Itu satu. Yang kedua, untuk membentuk satu-satu CB1 yang valid, untuk kedua, untuk membentuk satu-satu CB1 yang valid, ciri-ciri yang paling utama adalah wajib ada new high atau new low selepas berlaku previous high ataupun previous low. Maksud kata, saya tak langsung di sini, kalau dia buat di sini, dia ada new high kan? Kalau kita tengok di sini, kita nampak dia ada new high kan? So, di antara dua new high inilah yang kita akan cari the nearest support and resistance untuk memecahkan jatuhan di sini. Right? Kita perlu dia pecah. Sebab bila dia pecah, kita akan mendapat the right direction. Okay? Bila dia pecah, kalau kita tengok di sini di mana dia pecah, alright, contohnya di sini, di kawasan sinilah. Okay, sudah nampak. Even one peak pecah, I tak pernah berkompromi. Alright, pecah is pecah. I tak boleh kata one peak pecah. Belum lagi ni, tak pecah. No, even one peak pecah is pecah. Tak ada fakta mengatakan sikit ada banyak. Dan kita akan buat satu penarikan di sini. Dan kita akan dapat exactly dia punya di mana tempat untuk pengambilan TP dia. Okey, itu satu. Kita tak cerita lagi soal Fibonacci, tetapi memang dia ada relate dengan Fibonacci ni amat signifikan lah. Alright. Now, wajib ada new high atau new low. Baik. Kalau kita katakan market naik, kemudian dia turun, okay? Kemudian dia naik. Alright. Dan di sini memang ada low yang terdahulu. Apakah ini CB1? Tidak. Kenapa? Kerana syarat ini tidak dipenuhi. Kenapa? Kerana tidak ada new high atau new low. So maksud kata, untuk membentuk ini CB1, market ini wajib buat new low. Dan barulah ini dinamakan CB1. So kalau kata dia berlaku begini, maksud kata market is not ready yet untuk berubah secara total. Maksudnya ini adalah CB1. Ini bukan CB1. Mungkin CB1 ada di kawasan sini. Which is yang kita tak nampak, mungkin ada di kawasan sini. So bila market ni start tendang di sini, kita akan kata kenapa market ni tak pecah. Ini bukan CB1, ini bukan pintu. Pintunya berada di antara low dengan new low. Ini ada low, ini ada new low. Ini tidak buat new low. So banyak kali kita rasa macam kita dah pun melepasi satu SNR ataupun apa, tapi market tak mampu untuk berubah. Sebab benda ni tidak ada. Okey? Benda ni tidak ada. Okey, itu adalah daripada segi pemahaman CB1. Baik, kalau kita tengok kepada saya buka yang baru kita nak padam nanti kena tulis lagi. Okey. Kalau kita tengok di gold contoh sebab saya memang suka dengan gold lah. Alright. Kita tengok di sini. Semasa market ini naik, apakah dia telah memecahkan rintangan yang terdekat? Rintangan terdekat dia berada di sini. Alright. So saya tidak langsung, saya telah memperoleh satu idea bahawasanya market sekarang ini sedang trending up. The way I take the entry itu lain cerita. Tetapi untuk melihat direction, saya telah pun mempunyai idea market ini sedang bergerak ke atas. Kenapa? Kerana saya mempunyai dua low yang mana di pertengahannya telah dipecahkan. So sekarang saya tidak langsung dia memberitahu saya market is going up. Now, kalau kita lihat pula perjalanan di sini naik. Now, market ini nak turun. Market ini nak turun. Nah, ditakdirkan di kawasan sini adalah rintangan SNR dan sebagainya. Ramai yang mengambil sell. Profit bukan tak profit. Tetapi kita bercakap daripada segi direction. Apakah dia ready untuk bertukar ataupun tidak. Take profit, yes, you boleh ambil profit, you dapat untung. Tetapi daripada segi direction kita salah. Daripada segi melihat kepada bigger picture, arah market itu salah. Kenapa? Di sini tidak ada pintu. Mana high, mana new high? Tidak ada. So, saya mengatakan whatever yang turun without CB1 adalah merupakan pergerakan yang sementara. Which is itu adalah pullback. Pergerakan sementara itu refer kepada retrace ataupun pullback.
So akhirnya market naik lagi atas. Naik lagi atas. Naik lagi atas. So kalau saya kata di sini saya nak sell, saya mengambil satu risiko dengan tidak melihat bahawasanya ini wajib dipecahkan. Kerana daripada sini untuk turun, inilah support yang terdekat. Tidak berlaku. Naik lagi. Okey, tidak berlaku. Finally, dia berlaku di sini. Dan market ini turun. Turun tak ada masalah kerana kita ada Fibonacci untuk memberitahu di manakah exactly tempat untuk memberitahu di mana untuk ambil take profit. Tidak masalah yang tu. Tetapi secara bigger picture, kalaulah sekarang ini kita berada di H4, ada pintu jatuh. Alright. Maksudnya kata, ada rintangan terdekat yang telah dipecahkan di sini. Kalau kita lihat kepada line chart, kita akan dapati market ini sedang memecahkan lah. Dia ada high, ada high lagi satu, ada high lagi satu, dan dia pecah. Okey. Dan kita mengatakan, ini nak bertukar arah. Alright, nak bertukar arah lah. Kita tarik Fibonacci dia berada dekat 161. Kita jangan lupa, arah yang diberi oleh H4 apakah bersamaan dengan arah yang diberi oleh H1? Day 1. Day 1 berada di sini. In order to go down, day 1 dia kena break di sini. Which is beritahu kita, day 1 is not ready to go down yet. Why? Sebab di sini tidak ada CB. So ada kontradik di antara H4 dengan daily. Daily buka pintu, H1, daily tak ada pintu, H4 ada pintu. So kita kena lebih berhati-hati. Which is say that pergerakan di H4 adalah pullback dalam daily. So nanti kita akan masuk bagaimana untuk melihat pullback. Dia ada dua kategori pullback yang sentiasa berulang-ulang berlaku untuk melihat dan mengambil situasi pullback di manakah tempat endingnya. Okey, sabar. Kemudian total bergeraknya market ini dan di sini dia telah pun berlaku breakout lah. So nampak di sini ada berlaku high dah kan dia yang ni tak boleh break, yang ni akhirnya break yang ni. So kita nampak bahawasanya market sekarang dah mampu untuk buat satu perubahan. Okey, tarik Fibonacci sebentar. Tarik Fibonacci dan kita tahu di mana untuk pengambilan profit dia. Nah, kalau tanya saya pula, hari ini dalam grup saya, mereka melihat kata ramai juga, cikgu dah buka kebal je lah. Di mana yang buka pintu? Sebenarnya di sini. Di sini. Kita boleh nampak di sini. Saya menggunakan chart M trading sama dengan anda sekarang. Di sini. Ada low, ada new low. Di sini dia punya pintu dia. Baik, so di sini kita lihat dah market ini naik. Anda mungkin kata di sini apakah ini pintu? Tidak. Sebab ciri dia satu lagi ada, iaitu mana dia? Ciri ketiga untuk CB1. Tidak boleh sama level dengan candle engulf. Ya? Tidak boleh sama level dengan candle engulf. Apa yang dimaksudkan dengan tidak boleh sama level dengan candle engulf? Dia begini. Kat mana aku nak canting lagi ni Mansur? Apa tu? Tak apa. Penuh screen. Baik, begini. Okey. Yes. Begini, kalau katakan kita nampak ada satu low, kemudian ada satu kenaikan, kemudian kita nampak ada satu penurunan. Nah, katakan candle yang ini adalah candle yang agak panjang lah, candle bear, yang agak besar, panjang dan solid. Alright, ni dia punya height dia. Lepas tu berlaku satu engulfing lah. Okey, dia boleh nampak ada satu engulfing berlaku. Okey, nampak ada satu engulfing berlaku ya. So, basically kita akan mengatakan kalau kita tengok kat line chart, di sini akan membentuk satu low dan satu high sebelum pada dia turun untuk membentuk satu low. Alright, so dia akan berarti di sini dah naik. Tetapi saya kata untuk berlakunya CB1, dia tidak boleh sama level dengan candle engulf. Candle engulf ni mana? Candle engulf ni di sini. Maksud kata CB1 ni tidak boleh sama level dengan candle engulf. Dia sepatutnya akan berlaku atas pada candle engulf, which is itu adalah support dan resistance. Yang ini baru berlaku engulfing. Saya bagi contoh. Okey, macam ini. Ya, macam ini ya. Ini berlaku engulfing. Alright. So candle ini tidak boleh dijadikan sebagai
CB1. Kalau kita lihat dekat apa ni H1, kita kata kadang-kadang kita nampak di sini ada satu lekuk lah, satu lekuk. Tetapi dia sebenarnya baru sama level dengan candle mati. So kita kena tengok the real support and resistance, which is candle akan pergi untuk memecahkan dia. Alright. So kalau tengok di sini, alright, kita daily sini sudah memberitahu akan berlaku perubahan. Dari sini telah berlaku dan memberitahu akan berlaku perubahan. So daripada situ kita tahu. Right, ini contoh dia lagi. Kita tengok dekat gold lah. Di sini market naik. Di sini ada 4 batang candle yang berturutan bull. Maksud kata di sini tidak pernah ada support and resistance lah. Maksudnya di kawasan. Kalau you tengok dekat smaller time frame, yes ada. Tetapi kita fokus kepada bigger time frame untuk dapatkan clear picture arah di H4. So di sini tidak ada support and resistance. Alright. Now, kemudian market cuba turun. Now, the only pintu ataupun CB, the nearest kat sini yang wajib dipecahkan adalah di sini. So we are talking about di sini lower. Kalau market nak berubah, ini pintu dia. Market naik. Okay, market naik. Why? Sebab apa? Jarak CB ni agak jauh. Biasanya dia tak akan pergi. Kemudian dia buat lagi satu new high. So, di H4, saya mengatakan kalau yang ini break di sini, ini adalah CB ataupun pintu. Kalau ini pecah, saya sell. Tetapi ternyata dia tak pecah. So, saya punya sell tidak pernah ada di sini. Alright? Tak pernah ada di sini. Sebab saya kena tengok arah dulu. Tidak pernah ada di sini. Akhirnya market naik lagi. So di sini juga sama. Di sini tidak ada candle bear yang mana akan menjadi support and resistance. So in that case, I would say that this yang turun ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah merupakan pergerakan sementara ataupun dinamakan dengan pullback sahaja. Okay, so kita masih dalam direction buy. Tetapi the biggest question adalah di manakah tempat endingnya pullback itu? Nah, nanti kita akan masuk bab bagaimana melihat ending of the pullback that you boleh dapat exactly di manakah tempat dia dan you akan cuba selaraskan dengan Cikgu Mansur punya king lah. Okay, so di sini adakah di sini ending? Nanti saya akan beritahu. Tapi di sini punya ending di mana? Alright, kita akan buat penarikan Fibonacci daripada kawasan sini, alright, sampai ke atas. Alright, masih lagi ada ruang untuk market naik sampai ke arah sini. Alright, masih ada ruang untuk naik sampai ke sini. Alright, ada soalan tak? Ataupun terlalu laju atau apa? Okey. Siapa ada soalan? Ada yang tanya cikgu, bila pecah tu harus dengan body ke dengan shadow saja? Body. Dengan body. The body. Macam body. Shadow ni kadang-kadang dia banyak tipu lah. Body ni lebih reliable dalam market. Sebab tu ada line chart tu. Dia orang menggunakan line chart tu khusus untuk body saja. Okey. Ada lagi? Ada lagi, ada yang cakap kejap Level-level Fibo tu berapa cikgu? Boleh tak bagi tahu, share ke? Boleh, tak ada masalah. Tu belum masuk bab tu lagi. Kejap lagi bang. Sabar. Semua dah tak sabar. Kita baru nak mengenal trend tu dulu. Okay. Diorang semua dah tak sabar nak TP ni. Tu yang dia macam, kat mana nak TP cikgu? Kat mana nak TP? Entry dia tak ada masalah. Cikgu TP. So nanti dia. Okey, nanti kita akan perhalusi betul. Okey, saya recap balik apa yang dimasukkan dengan trend. Trend adalah perjalanan yang tidak mempunyai rintangan. So maksud kata di sini ada semuanya bear. So kalau boleh jangan lawan lah. Jangan lawan. Sebab apa trend ni masih ada? Kerana pintunya langsung tak ada di sini. Pintunya tak ada. The only pintu yang ada adalah resistance yang terdekat daripada current price di sini adalah di atas sini. Which is, ini adalah impossible market nak naik terus sampai ke sini. Pasti di sini dia bertukang dulu. Which is bertukang ini adalah bentuk sideways, correction dan sebagainya lah. Okay. Tetapi nak jatuh mudah, nak naik payah. Alright. Nak jatuh mudah, nak naik payah lah. So, di manakah support resistance sebenar di kawasan sini yang menyebabkan market ni nak jatuh? Senang saja, kita lihat apabila sampai ke kawasan yang kita jangkakan akan berlaku ending of the pullback di sini, maka kita tunggu pintu untuk berubah. So pintu untuk berubah, kalau kita tengok di sini, di manakah dia punya paling high? Di sekitar sinilah, right? Di sekitar sini. Okay, so bila dia turun ni, dia memecahkan. Dalam situasi ini, mungkin kita tidak ada rezeki kerana market turun dengan laju. Alright.
Tapi bagi orang swing dia tak keluar. Sebab apa? Sebab di sini tak ada pintu. So dia tahu naik adalah pullback untuk promo down. So di sini telah pun Okey, berlaku cikgu. satu promo down. Okay, sekejap cikgu kan, sekejap. Kita ada soalan. Ada yang tanya, adakah pintu itu demand ataupun supply zone? Alamak. Okey, biar saya jawabkan. Betul. Katakanlah Macam mana dia tak tengah turun. Biasa dia buat supply zone kan. So pintu tu adalah supply zone yang terakhir. Faham tak? Supply yang zone yang terakhir. terakhir. Yang Yang terakhir candle ni warna biru terakhir. tu. Yang biru. Yes, kalau Ini supply terakhir. zone kena break, maksudnya dia akan jadi swap. Dia akan follow buy pula. Faham tak? Dalam Apa tak faham? SND kalau tak salah saya ini dinamakan sebagai whipsaw ingah. Kalau tak salah Lebih saya lah. kurang. Something like macam. Whipsaw Dia ingah. basic supply and demand, dia ada supply zone dengan demand zone lah. Ataupun Maksudnya base ingah lah. yes, base. Dia turun bawah, dia buat supply. Dia turun bawah, buat supply. Dia turun bawah, buat supply. Selagi supply yang last kali tu tak di-break, so price takkan naik ke atas. Yes, something like that. Takkan, yes. Itu adalah lebih kurang sama. Okey, cuma saya menggunakan istilah CB lah ataupun pintu bagi mudah faham lah. Tapi grup di sini semua dah advance lah. Tanya buat SND, saya blur lah. Okey. Tak apa. So, actually dia benda yang sama. InsyaAllah. Actually benda yang sama. Alright. Okey, benda yang sama. Baik, itu adalah berkenaan dengan trend. So kita tidak akan lawan. Di sini tak ada base. Okey, saya gunakan base. Di sini tak ada base. Kenaikan di sini adalah pullback kerana tak ada base di sini. Sama juga di sini. Di sini ada berlaku base tapi baru berlaku satu low. Kerana syarat dia wajib ada new low. So bila ada new low dan kita tunggu base ini dipecahkan. Bila dah pecah dan kita akan mendapat satu arah barulah. Okey, begitu. Kalau kita tengok contoh, kalau kita tengok dekat macam ramai juga yang trade dengan EU. Ada juga tanya boleh tak digunakan di mana-mana time frame? Silakan pasal kita bercakap. Katakan saya ambil di EU ni di sinilah di mana. The only base yang last base ada di sini. Resistance dia berada di sini. So bila ini dah pecah, okey. So untuk kita buy lebih daripada untuk kita sell lah. Sebab sebelah sini kita nampak dia sudah pecah. Market ini naik. Naik. Dan di sini ada satu resistance. So hati-hati. Sebab apa? Kalau dia nak turun, di sini dia wajib ada base yang boleh dipecahkan di somewhere. So kalau tengok di monthly, base dia ada di sini. Right? So masuk kata di sini kena tendang dulu, pecah di sini dan baru naik balik untuk turun. Tetapi kalau kalau kita base pada benda yang macam ini saja, alright, kena lebih berhati-hati. Finally dia naik. Dia nak turun. So, dia turun ini, memang dia turun base pada SNR atau sebagainya di atas inilah. Tapi bila kita bercakap soal direction, bagi saya ini belum ready to go down. Why? Di sini tak ada base. Di sini tak ada. The only base yang ada adalah di sini juga. Market naik lagi. So yang ini kalau dia nak turun, base dia ada di sini. Right? Base dia ada di sini. Nih. Kalau dia nak turun, ini wajib pecah. Right? Ini dinamakan sebagai pintu lah. Naik lagi new high. So that's why I say, whatever yang turun without CB1 pintu atau without base yang break adalah merupakan pergerakan sementara. Seperti ini, seperti ini. Pullback. Alright? Nah, yang ini turun. Kalau kita lihat begini, jauhnya begini, kita pasti tahu bahawasanya kalau dekat month, di sini wajib ada something yang telah pun memecahkan base. Kalau kita tengok dekat week, mana dia? Cikgu, pintu ni pintu Doraemon ke cikgu? Pintu apa? Pintu Doraemon ke? Oh, pintu Doraemon. Okey. Tengok di sini Tengok di sini Kenapa di sini boleh turun? Dia merujuk kepada ada satu time frame yang telah pun membuka pintu jatuhan, telah pun inggah dengan dia punya base dia. Tetapi ternyata bukannya demand, tetapi terletak di sini. Di week. Mana dia punya base dia? Ni base dia. Base dia datang. Lepecah. Buat entry, kamu semua pandai. Tetapi untuk melihat kepada jatuhan dan seterusnya, kamu boleh mengambil, lihat di sini, dia punya Fibonacci. Alright. Dan kalau kita letak demand balik, di sini dia punya, alright. Di sini dia punya ending dia iaitu di kawasan 261 ada di sini. Alright, zone TP 261 lah. Okey. Ending kepada 261 kita boleh nampak ada satu base di sini yang telah pun dipecahkan.
Right? Ini sudah pecah. So instead of selling, trend telah menjadi buying. So now ini trend. Why? All the way up, there is none of the base yang telah pun dipecah. Tak ada satu pun base pecah. Tak ada So kita jangan lawan lah. Yang ni kita jangan lawan lah ni. Kadang-kadang orang suka lawan dekat sini. Bukan saya nak kata kat siapa Tapi dia kena untung. Tapi kena pandai melihat. Apakah kita nak ambil tu sekejap ataupun kita nak swing. So kalau yang ini nak turun, wajib bagi saya base ini dipecahkan. Wajib bagi saya mengatakan yang ini wajib. Bila dia pecah, then you akan dapat satu arah baru. Right? Ini base yang telah pun diinggap. Right? Dan baru you akan ambil satu lagi position sell. Tak ada masalah. Tetapi kalau nak ambil di sini, yes dia tendang. Tapi untuk sustain dia punya direction, untuk tukar direction dia tu, belum lagi. Sebab apa? Di sini ada satu base yang akan menghalang. So pastikan dia pecah direction lah. Okay. Kalau kita tengok dekat EU sekarang ini, right? Saya katakan sekarang lah, di monthly lah. Right? Saya katakan, tengok di sini. Mana dia punya base? Situ. Tak ada kan? The only way yang ada, the only yang ada adalah di sini. Which is impossible untuk dia turun. Kalau dia nak turun jauh, dia wajib pecah. Di sini ada satu base setelah dia pecahkan. Maka ini kita bercakap bukan entry ya, kita bercakap soal direction. So I would say that yang ini akan naik lagi. Untuk EU ni dia akan naik lagi. Okay? So market mungkin makan masa berbulan-bulan sebelum dia membuat base baru dan sebagainya dan baru dia boleh pecahkan. Itu nanti. Tetapi sekarang ini saya melihat di sini masih belum dipecah. Saya tak boleh mengatakan EU no sell. Even tu kalau katalah kat sini ada ni. Okay, now sell. No, tak boleh melainkan kalau dah pecah dan sebagainya itu lain cerita. Alright? Tapi ini monthly lah. So kalau kita lihat dekat week, apakah week support benda tu tak. Okay. This is a very interesting. You tengok dekat sini ya. Saya kata tadi, apakah ini kalau you tengok dekat sini you boleh nampak high dengan new high dan di sini ada high dengan new high. Betul? Ramai orang kata okay ini adalah support resistance untuk berubah. FSCB kata tidak. Why? Sebab ini baru berlaku inggap. Iaitu baru berlaku inggap di sini. Baru berlaku inggap. Alright? So, biasanya kita akan cari di kawasan sini yang akan memecahkan di sini. Sebab tu dalam syarat yang saya letak, dan syarat saya letak tadi adalah tidak boleh sama level dengan CF income. Okey, kita jumpa di sini. Tidak boleh sama level dengan KF income. Pasal ini tidak memberitahu kita ini adalah situasi pintu yang dipecahkan. No, the only pintu yang ada dalam situasi ini adalah di sini. Ataupun di bawah. Which is kalau bawah sini, tak mungkin lah. Tak mungkin. Tak mungkin market terlalu jauh. So market terpaksa membuat a few things sebelum dia turun. Kalau kata buyer dan seller sekalipun, dia kena pump kuat untuk turun sampai ke sini. Baik dia let go dulu sampai ke atas. Baik let go dulu. So bila sampai di atas ini baru dia akan cari the real. So sekarang ni kalau kita tengok di sini, ke manakah dia akan pergi? Ke mana dia akan pergi? Okay, nanti kita akan buat tarikan Fibonacci lah. Alright, itu adalah sedikit sebanyak untuk melihat kepada bagaimana FMCB melihat kepada trend. Kita bercakap soal trend ini ada SOP dia. Baik, so now kita lihat kepada pullback. Sekejap dia dah 10.5. Baru cakap soal trend. Itulah pasal. Sampai pukul 2 boleh Cikgu Zul? Boleh. Akhirnya kita dua je lah yang tinggal. Okay. Biasa dalam pukul 11 dah beda biasanya. Okay, tengok di sini ya. Ini adalah pullback. Very interesting pasal pullback. Sebab di sini ramai orang terperangkap. You please pay attention. Pullback ni dia ada dua. Dan you akan nampak benda ni berkali-kali. Okay, satu dinamakan sebagai pullback tanpa CB1. Alright, dan kedua adalah pullback dengan CB1. Apa bezanya? Nah, you akan selalu nampak benda yang macam ni. Bila you nampak ada satu kenaikan yang menjadi momentum yang kuat, very sharp naik, tiba-tiba you nampak dia turun. So you nampak di sini tajam. Okay? Nah, satu lagi, you nampak ada satu kenaikan
Tetapi dia tidak turun dengan secara sharp begitu. Dia buat dulu sideway, dia buat base dan sebagainya, dia buat fake out, dia duduk main-main di sini sebagainya dulu. Alright? Alright? Dan tiba-tiba barulah dia akan buat satu lagi new high, tiba-tiba dia akan turun. Nah, apa beza dua ni? Ini merujuk kepada yang ini mengambil pendekatan bagi yang ini, yang ini mengambil pendekatan bagi yang ini. Alright? So, yang ini dinamakan sebagai pullback tanpa CB, pergerakan sementara. Alright? Yang ini even though dia sementara, tapi dia ada pintu. Alright? So, dia ada pullback bukan sementara, tapi dia ada range dia lah. Dia ada range based on Fibo dia. Fibo dia lah. Nah, bagaimana nak buat satu solution berkenaan dengan benda ni? Bagaimana nak buat satu solution berkenaan dengan benda ni? Okey, contoh, saya suka gold sebab tu saya selalu dengan gold. Right. Contoh. Inilah ambil di sini sudahlah. Ambil dekat kawasan sekarang. Tak payah ambil yang dah berlaku. Di sini ada satu kenaikan which is very very strong. Alright. Tiba-tiba dia turun dengan sharp. Betul dengan sharp. Now, kalau tengok kepada situasi ini, kalau dia nak berubah, ini adalah support resistance dia lah. Ini saya menggunakan terms SNR. Ini adalah dia punya base SNR dia di kawasan situ. Nah, the big question is, yang turun ini sampai mana? So, saya kena mencari di mana buka pintu, di time frame mana telah membenarkan penurunan, which is ada base yang telah diingat. So, kalau saya berada dekat H4, saya pergi dekat H1. The only base yang ada di sini which is belum dipecahkan. So maksud kata H1 belum ready untuk bertukar. Dia tak ada beritahu apa-apa nak bertukar. Pergi kepada M15. Tiba-tiba di M15 saya nampak di sini ada satu base yang telah diingat. Maksud kata pergerakan ini hanya bersandar kepada 15 minit. Penurunan itu bersandar kepada 15 minit sahaja. So di sini adalah dia punya breakout dia. So bila breakout, dia naik untuk ambil entry. Kalau di sini mungkin Doji punya king tu. SSR punya king. Alright? Tahu kat sikit aku. So di sini ada berlaku, di sini berlaku penurunan. Now, penurunan ini tak apa lagi. Tapi di mana ending dia? That's a big question. You boleh tanda saja di kawasan-kawasan yang di sini, okay? Boleh tanda di sini, boleh tanda di sini, tak ada masalah. Tetapi kalau kita menggunakan Fibonacci, seperti saya kata, ini bukan CB ya. Whether you nampak di sini sama level, tetapi ini bukan CB sebab dia sama level dengan candle inggah. Kalau dia tengok dekat lancat, you nampak seperti dia buat new high semua. Tapi dah beritahu tadi ciri dia tak boleh sama level dengan candle inggah. So di sini baru dia berlaku breakout. So ambil lah di sini daripada shadow ataupun body pergi ke sini. So you boleh nampak kita punya sekejap saya buang dia punya line ni. You boleh nampak tempat yang kita selalu nak adalah di kawasan 161 to 261. It is in dia punya ending adalah di kawasan zone TP 161. Nah di sini nanti kita cari mana kawasan inggah yang dia telah inggah. Bila dia datang balik dan baru kita akan start buy balik. Masa kita follow trend, bukan kita lawan. Kita tunggu dia punya ending di kawasan TP, mana dia punya inggah di kawasan sini. Mana dia punya base yang inggah. Kalau kita tengok di sini, base yang inggah of course lah, di sinilah. Inilah kawasan base yang telah diinggahkan. Alright? So masa dia datang balik ni, cari buy. Sebab di sini adalah merupakan kekuatan untuk naik. Di kawasan 15 minit. So cari di manakah dia punya turun ini untuk naik. So, di mana tempat dia turun ni? Sama. Siapa yang bagi dia turun? Kalau kita duduk dekat 15 minit, kita tengoklah dekat 5 minit. Siapa yang bagi turun? Ada tak dia punya di sini inggah? Nampak Mana dia punya engulfing dia? So, engulfing dia, mana dia punya CB? CB dia di sini. Candle ni dah pecah. So, buat satu penarikan Fibonacci. Wow, cari balik bawah bosku. Di sini bosku. Ni. Dah dapat dah tempat dia. Ni tempat dia cari. Zone GP1 ni. Okay.
Begitu. Right, so apa solution dia? Kalau kita lihat di di mana di H4. Now kita tengok sebentar. Okey. Apa solution dia? Solution dia adalah bila kita nampak sharp macam ni, solution dia adalah time frame small lah. Bertukar TF small. Sebab kita nak tengok time frame mana yang buka macam saya buat tadi. Dan cari base atau CB1 yang terdekat. Kita akan start buat Fibonacci. Dan biasanya dia punya akan pergi kepada 161 minima dengan 261 maxima pullback. Alright? Okey, itu satu. Itu adalah bagaimana kita menukar ataupun mencari. Contoh lagi, saya bagi contoh lagi. Seperti di sini lah. Right, di sini. Ramai orang menggunakan high low lah untuk buat satu di mana tempat untuk mengambil 50% dan sebagainya. No, saya tidak buat macam tu. Kalau dia pergi dekat Google pun memang dia akan buat high low, cari 61%, 38%, 23.6%. No. Macam mana kita nak cari 23% sebagainya? Candle baru turun sebenarnya. So kita terpaksa tunggu di area sini. No. Sebenarnya apa yang berlaku di sini? Right? Sekarang ni kita tengok di week. Wajib ada satu candle yang telah memecahkan pintu untuk turun. Tetapi dia tidak berlaku di week. So dia kita pergi kepada day. Boleh nampak tak di sini? Boleh nampak di sini kan? Di sini ada berlaku. Buka pintu di sini. Pecah Tetapi Fibonacci ni dia ada dua. Okey, saya akan cakap sekali lagi lah. Penarikan pertama akan dilakukan base pada dominant. Instead of CB1, kita akan tarik tu kepada dominant. Ini kawasan ending kepada pullback. Ini kawasan dia. Nah, bagaimana kita yakin ini pullback? Sebab di sini ada satu bukaan pintu. Kalau di day, kita lihat di H4. Mana dia? Terlalu jauh ke? Oh, tak ada dalam ni. Tak nampak tengok lah. Dia terlalu jauh. Dia hilang. Berapa hari bulan? 20 hari bulan 6. H4 20 hari bulan 6 April. Jun. Tak ada lah. Lama sangat tu. Ada tak apa. Kita cari yang lain. Tak ada masalah. Kita cari yang lain. Alright, kita cari yang lain. Baik. Now saya nak cerita pasal Fibonacci dulu. Pasal tidak lengkap membuat penarikan Fibonacci yang saya tunjuk kalau anda tidak tahu bagaimana cara untuk buat penarikan Fibonacci. Dan juga apakah setting yang saya guna. Alright, tak ada masalah. Sama. Hanya buat satu penambahan daripada Fibo anda. Alright, seperti ini. Okey, pergi kepada sini. Double klik, pergi ke Fibo Property dan di sini tambah. Okey, dan lihat di sini yang saya tambah adalah hanya beberapa bahagian saja. Yang pertama, saya akan tambah begini. Saya akan tambah. Alright. Hanya masukkan 1.88. Masukkan 2.88. Sebab saya membentuk zone bukan saya exactly kepada 161 to 161 tak. Saya cari zone dia. Satu lagi masukkan 1.4.88. Itu saja. Alright. Bila ni anda akan dapat seperti exactly macam saya. Ini kawasan 488, ini kawasan 288, ini adalah 188. Yang di tengah ini adalah 1, ini kosong, ini hanya 50%. 50% ini untuk melihat sekadar which one dia bias lah. Itu nanti dulu. So now, you tambah ini saja, you akan dapat exactly sama macam saya. Baik. Kita akan bercakap soal bagaimana untuk membuat penarikan Fibonacci. Pertama sekali, you akan tengok metod yang pertama dinamakan sebagai dominant. Which is kalau you jumpa benda ni,
Alright, dia amat didahulukan dalam penarikan Fibonacci. Ini dinamakan dominant. Dominant ini dia merujuk kepada satu candle which is besar kecil tak ada masalah, tetapi dia punya open close dia di dalam ini ada candle. Let's say ini adalah bull candle, di dalam sini wajib ada paling kurang 2 candle yang paling minima. Dia punya jumlah dia lah. Wajib ada 2 candle. Dan yang ketiga, wajib pecah. Pecah ni maksudnya dia dah lolos daripada dominan ibu dia ni. Alright? So, counting dia adalah 1, 2, 3 wajib pecah. So, kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, lagi bagus. Sebab apa? Dia punya sideway dah lama, akan berlaku ledakan, dia pergi lagi jauh. Tetapi kalau you nampak 1, 2, itu adalah paling minima. So, sini pecah. Buat penarikan daripada sini, body ataupun shadow, kadang-kadang ada shadow sikit-sikit lah. So, nak TP selamat, ambil di body, terus tarik ke sini. Nah, di sini wajib kata tinggi. Kalau ada shadow, letak di shadow. Kalau tak ada, letak di body lah. Kalau ada shadow, letak di shadow. Minima yang you tak perlu risau, dia wajib sampai di kawasan 161. Tapi kalau you tak boleh tahan 161, terutama kalau you trade dekat H4 161 dah banyak ratus speed. Dia boleh pergi sampai 261 atau 423. Nah, bagaimana dia boleh sampai? Baik, contohnya saya akan beritahu. Mana ni? Ruang kosong. Okey, di sini lah. Okey. Alright, start di sini ya. Nah, market ini dia akan naik sampai ke minima TP. TP adalah di kawasan mahasiswa di sini. Mahasiswa nah. Nah, jika di sini tidak berlaku IB ataupun CB1, alright, dia cuma berlaku sekadar sharp turun. Sharp turun. So, bila sharp turun, kita akan tahu bahawasanya ini adalah pergerakan sementara, which is tidak ada base yang dipecahkan. Dia sharp turun dan di sini agak strong. Bubul batang candle, dia turun sharp. Dan kita berjangkakan bahawasanya dia akan naik sampai ke sini. Sebab kita dah define, info yang kita dapat adalah bila berlaku saja momentum yang kuat, tidak ada base di sini yang dipecahkan, bermaksud dia akan pergi ke TP2. So ini kita akan hukum di manakah ending dia, tapi kita still dalam, sampai di area sini kita akan tengok. Kalau di sini berlaku something like this, dia ada low, kemudian dia buat new low somewhere di area situ. Which is kita boleh nampak clearly di sini ada high, di sini ada new high, dia dah pecah. Okay, that's it. Itu akan sampai ke kawasan TP2. Sahaja. Alright, dia akan sampai ke TP2 sahaja. Okay. Now, kita lihat yang dominant break terlebih dahulu dan ada satu method lagi apa yang berlaku sekiranya tak ada dominant. Contoh di sini. Right, nampak-nampak dia tu saya tarik lah. Di sini ada satu candle which is agak besar. Di sini. Merah terlalu terang. Saya ambil ini. Okay. You boleh nampak ada 1, 2, 3, 4. Yang kelima break. Palm dia break. Dia break ni, dia pecah base di sini. Okay. Base ini dipecahkan. So, bila base ini dipecahkan, ini adalah CB1 lah. Kalau kita tengok kepada height dia dengan base ni, antara base dengan height ni, maksudnya ada dia punya gap lah. Ada dia punya ruang, which is data break. So, di sini kita tahu pengambilan untuk sell lebih diutamakan daripada pengambilan buy. Now, nak tahu ke mana ending dan juga possibility market ni, kita paling kurang 161, 261. Practice saya ini dulu, kita buat di sini. Sebab ini dah pecah dia punya body sampai ke atas. Biasanya 161 insyaAllah sampai, 261 insyaAllah sampai. Nah, kalau kita kata aku nak lagi, itu terpulang, lihatlah kepada market di mana dia punya pintu dia dan sebagainya, dan di situlah you boleh ambil pula. Contoh, kalau you lihat di kawasan sini, after pullback dia berlaku lagi dominant break, tarik lagi. Di sini ada satu lagi dominant break, boleh tarik lagi. So, dia punya dia punya dominant break ini, dia punya validity dia adalah bila mana dia turun ini, dia membuat new low lah. Macam ni, dia buat new low. Buat tarik dari body sampai ke sini. Okay. Okay. Ini adalah first yang saya cakap. Kalau TP1, insyaAllah tak ada masalah. Kalau dia nak hampir zero loss. TP1 always hit. Okay. Dia naik balik. Di sini ada pintu.
tak ada pintu, akhirnya dia turun balik. Okey. Itu adalah berkenaan dengan first cara untuk buat penarikan Fibonacci. Kat mana saya tulis tadi? Selalu hilang. Saya dah tulis lah. Hilang lagi. Okey, yang kedua. Ada tadi, tapi saya nampak ada keluar lalu pintu tadi juga. Okey, itu dominan. Dominan itu adalah satu cara yang paling mudah untuk membuat penarikan Fibonacci. Yang kedua, dalam korang semua faham tak? Diam je semua dalam ni. Faham ke tak faham? Dominant break. Dia panggil dominant break. Ini Dia dominant ada break satu candle gold. besar last kali. Dalam candle tu ada paling kurang 3 ataupun 4 candle. Lepas tu dia break dengan body. Dia break dengan body body di luar. Break ini. dengan body. Lepas tu Ni. body CS yang keluar tu. Sampai ke shadow paling bawah. Tadi itu sampai bawah. Tarik sampai atas. Sampailah TP. Nampak tepat. TP tamak. Last kali TP tamak hallover. Okay. 4, 2, 3 bye. 4, 2, 3. Okay. So berlaku lagi di sini. The same thing yang daripada sini. Berlaku lagi di sini. Di sini. 1, 2, 3. Tarik dominant saja break. daripada sampai 261. 261. Kenapa dia tak pergi ke 423? Sebab di sini berlaku base dia telah dipecahkan. So forget about this. Okey, sekejap. Okey, korang siapa yang trade SND nampak tak? Kalau korang ada entry buy kat situ, bila dah sampai 423, boleh ke hold lagi? Tak payahlah, maksudnya dah sampai 423 tu dah cukup bagus sebab itu trend yang pertama dia dah break. Di sini pun ada membantu ni. Kalau lihat di sini exactly the same base ni diberi oleh 423 di sini tadi. 423 dia dah sampai situ. Lepas tu dia turun bawah untuk pullback saja. Pullback biasanya sampai 261. Pullback dia tak sampai 423. Maksimum dia sampai 261 je. Yes. So siapa yang sell ke atas, TP dekat bawah tu je. Tak payah jauh-jauh. Jangan tamak-tamak sangat. Nanti tak beraya so korang. Di sini ada tak entry untuk SND King? Ada. Kita ada setup fake out kat sini. Kalau dekat time H1 nampak setup fake out. Ada rally BZD, ada demand zone apa semua lah. Good. So maksudnya kalau boleh menggunakan Febo dan dicari di tempat yang sesuai, area yang mana ada setup King, maksudnya itu adalah paling bagus. Paling baguslah di sini. Okay. So now kita tengok di sini pula. Di sini ada CB1 break. Which is mana dia CB1 break? Di sini. Yang biru tu kan? Yang biru tu. So maksud kata di sini bukan dominan. Why bukan dominan? Sebab di sini only 1 to 1 saja. Alright. So dalam situasi tak ada dominan, anda perlu menggunakan kaedah kedua. Yang ini dinamakan sebagai CB1 break. Okey. Hanya khusus untuk bila tak ada dominan. So CB1 break ini adalah bila ada market turun dan market naik sikit, kemudian market turun lagi, membuat satu base di sini, kemudian base ini dipecahkan dan cari candle yang mampu untuk memecahkan base ini sebatang candle di sini. Itu dinamakan candle yang membawa volume yang kadang-kadang di sini ada 2-3 kali dia cuba try tak pecah. But finally ada sepatang candle yang pecah. Pam. Kalau di sini inilah yang kita akan ambil daripada sini. Dia pecah dengan body yang besar kan Cikgu Zul kan? Kebanyakan dia clean cut. Dia clean cut, dia break. Macam inilah. Macam inilah. Clean cut ni. Body dia besar tu dia break atas. Boom. Tak nampak juga saya tak tahu lah. Ini pun sama. Clean. Ni clean. Pecah. Alright. Now yang ini cuba tapi belum pecah. So kita tak boleh mengambil posisi sell di sini. Di sini belum pecah. Belum pecah di area sini. Okay. Alright. Bila kita dah kenal bagaimana cara buat penarikan Fibonacci, I back to the yang tadi. Ini. Yang mana tadi? Pullback tadi. Baru pullback tanpa CB. So sekarang kita nak lihat pullback dengan CB1. Saya kena laju sikit lah. Pasal dah lagi dalam 10-15 minit. Kalau course ini memang makan masa lama. Kalau semua nak ada dalam masa 1 jam memang tak boleh lah bosku. Tapi bagi orang dah biasa insyaAllah dapat. Dia orang cakap sampai pukul 2 pagi pun tak apa. Pullback dengan CB1. Baik, now.
Ini very tricky. But ini adalah paling bagus sekali untuk kita analisa market. Kadang-kadang kita melihat market ni dia naik dan dia buat satu penurunan. Kemudian dia naik lagi. Dan saya selalu combine dengan elliott wave, tak apa. Kita melihat dia buat 5 structure wave, which is ini paling bagus lah. Kemudian di hujung di sini, okay, kita nampak dia start nak turun. Bila dia start dah turun, dia dah inggap dengan base di area sini. Kita kata, okay, now is about time to sell. Alright? Katakan sekarang ini kita berada di H1. Nah, tidak salah untuk kita mengambil posisi sell. Sebab apa? Kita telah pun memenuhi syarat. Okay, bila dah pecah di area situ, maka biasanya dia naik. Dia buat compress ke apa kan. Okay, ada tempat-tempat yang boleh kita ambil posisi sell, tak ada masalah. Padahal kita nak tahu sama ada ini really reversal ataupun sekadar jatuhan untuk naik lagi. Okay, nah ini untuk situasi begini, kita lah sering-seringlah kita lihat kepada H4. Alright. Kalau H1 kita dapati dia ada CB1 break di sini, which is di sini. CB1 break di sini. Kita sering juga tengok kepada H4, takut whatever yang kita lihat di sini hanya ditelan dalam sebatang candle H4. Sebab H4 kan ada 4 batang candle. Dia naik dengan laju, mengambil posisi di sini dan dia turun dengan sharp. So, dalam arti kata lain, untuk H1 dia ada CB break. Right? Untuk H4 dia tak ada CB. Maksudnya tak ada base yang dia break. So, ini yang kita katakan sebagai H1 adalah pullback dalam H4. H1 adalah pullback dalam H4. So berhati-hati untuk pengambilan TP hanya sekadar juga 161 dengan 261. Alright? Okay. Boleh? Contoh. Terus contoh lah. Yes. Contoh. Okey, macam ni. Contoh dia baik. Katakan tadi kita duduk kat H1 okey. Mana tadi? Alright. Kata di sinilah. Ya. Naik laju ni. Pam, dia jatuh. Alright. Nah, kalau kita tengok di sini, di manakah ending dia, kita akan mendapati di sini ada pelaku pemecahan CB1. Okey. CB1. Right. Ni dia punya pergerakan hakiki. Ini kita ambil sebagai subwave saja. Kita buat satu penarikan Fibonacci daripada sini. Okey. Ini adalah pergerakan daripada segi Fibonacci. Alright. Ini adalah subwave. Hati-hati ya. Pergerakan hakiki dia di sini. Pergerakan hakiki dia di sini. Ini perjalanan dia. Ini adalah dia punya subwave dia. Yang saya nak tunjuk di sini, tapi saya tengok dulu di situ. Kita lihat di sini, perjalanan daripada sini sampai mana. Sebelum dia jatuh ya. Ini adalah candle yang telah diinggap. Mati dah candle ni. Mana dia punya CB1 dia? CB1 dia berada di sekitar sini. Nampak? Ni kan? Base kan? Last base dia. Betul? Betul. Ini last base dia. Ini adalah inggaplah berlaku dalam bentuk dua candle, mati candle ni. Ini bukan dinamakan sebagai dominant sebab dia tak cukup syarat. Dia dah keluar dulu baru dia masuk balik. Dia masuk balik tak kira. Kita nak dia duduk dalam dulu baru dia keluar. So dalam ni ada 1, 2 pecah. Itu tak bukan dominant. So pengambilan buy ini telah pun termaktub bila mana yang ini telah dipecahkan. Alright, yang ini telah dipecahkan. Baik. Kemudian berlaku satu penurunan. Faham? Ini dinamakan sebagai penurunan tanpa CBY. Dia naik dengan laju. Dia turun juga laju. So, kalau kita lihat di sini, the only pintu yang ada adalah di sini. So, whatever yang berlaku, pergerakan turun tanpa pintu ataupun tanpa CB1 ataupun tanpa base yang dipecahkan adalah merupakan pergerakan sementara, dia wajib naik. Nah, di sini siapa bagi?
jatuhan. Ini kita guna solution kepada smaller time flow. Kalau kita berada dekat H1, biasanya saya akan pergi ke M15. Alright, ada. Bila kita pergi kepada M15, saya akan cari mana pintu dia. Mana pintu dia? Sini? Bawah. Yes. Sini kan? Sini kan? Betul. Yang ini siapa gerakkan dulu? Jauh ni. Dominant break. M5. So kita pergi ke M5. Saya nak tengok siapa buka pintu jatuh. Saya bukan nak tengok dia turun dulu baru nak tengok. No. Nampak. Dia wajib akan buat something like this. Maksudnya dia bertukang dulu, dia buat dia punya correction, tiba-tiba baru dia turun. So ini yang bukaan pintu dia. Ada 1, 2, 3, 4. Yang keempat kita punya requirement 1, 2, 3 cukup dah. Ni lebih 1, 2, 3, 4 pecah. Alright. So pintu dia satu lagi berada di sini. Instead ini dah base ini dah pecah. Ada dominant which is ini amat strong. Kalau ada dua macam ni lah. Dominant pecah, ada base break. So kita cari di mana tempat nak sell saja. Kita ada dua kategori yang memenuhi syarat dan dia amat strong. Satu dominant pun pecah, satu base pun pecah. So kita buat penarikan Fibonacci. Kita tak boleh tarik di sini terlebih dahulu. Kita kena hormat kepada yang ini. Dominant. Buat penarikan Fibonacci, shadow ke body pun boleh. Body ke shadow pun boleh. Biasanya saya tarik di shadow tu lebih dahulu. Body terlebih dahulu. Ini ni kalau dia ada lebih-lebih ke kita nak buat adjustment ataupun kita tengok worst case scenario, tarik di shadow. Tetapi tidak dibenarkan ubah ke candle lain. The only candle yang kita fokus hanyalah candle yang keluar daripada dominant. So kita tarik dah dekat body terlebih dahulu. So kita lihat dekat H1 yang kita nak buy tadi. So di sinilah tempat ending kepada pullback yang kita telah pun solution kita cari di mana candle yang buka pintu. Rupanya dekat M5 yang inilah yang buka. Nah, finally dia hit di kawasan TP3. Nah, kita kata Dini nak turun lagi ke tak? Time frame besar dah naik. Ni nak turun lagi ke tak? Tak. Nampak tak base ni? Base ni nampak? Base ni. Ni break tak? Okey. Break. Tak akan turun lagi. Itulah ending pullback dia. Ni base telah pun di take out oleh candle bull ini. Ni, candle bull ni dah take out base ni. Right? Ini adalah CB, the last base telah pun taken out. So, ini adalah ending kepada perjalanan. Sebab apa? Sebab pintu buka dah. So, dia takkan turun lagi dah. So, kita pun tak ada kat TP3 dah. So, kat sini pula carilah. Saya rasa di sini ada king tu. Sebelah kiri tu dia, sebelah kiri dia. Ada support, ada swap king, ada resistance kat situ. Betul. Tu ready base rally tu. Sama dengan betul lah. Betul. Sama dengan Fibonacci. So kita sekarang fokus buy lah. Sebab di sini dah buka pintu takut. Saya tunggu ni dulu. Saya dah pecah, dia turun sikit, lepas saya masuk buy. Saya masuk buy. Alright. So perjalanan diteruskan. Nah, dekat sini ada satu berlaku kejatuhan. Ini adalah dia punya IB lah. Sebab ini bukan dominan sebab dia baru 2. Saya nak 3. So ini bukan dominan. So kita kena tunggu dia pecah base. Base ni mana? Ni base dia. Base dia pecah. Dia pecah. Buat penarikan Fibonacci. 161 adalah minima pullback. 261 adalah maxima pullback di sini. Ini adalah minima pullback. Nah, kenapa kita kata ini minima pullback? Sebab kita check, saya kata tadi kalau pullback dengan CB, ni ada CB ni. Kita lihat dekat H4. H4 ada CB. Semua bull kan? Ini tempat tadi. 161 tadi. So, masuk kata di sini tidak akan berlaku jatuhan di H4. Kenapa? Sebab di sini tak ada base. Dah kenapa dia jatuh? Sebab ini diberikan oleh H1. Nah, biasa TP di mana H1? TP-nya di 161 normal pullback. 261 ini adalah maxima pullback. Alright?
at least sekurang-kurangnya kita dah ada kawasan yang kita nak attack. So kita tengoklah di sini manakah tempat yang sesuai dengan SND. Di kawasan sini, manakah tempat yang sesuai. Kalau kita tengok di sini, di manakah Encik masuk? Apakah di kawasan sini? Ni. Yes. Cuba tengok time frame kecil, M30 tengok. Cuba tengok M30 time frame kecil ada. M30 M30 di sini base. Lebih Dia kurang. sama. Yes, ada QM level shadow, QM shadow situ. Alright. So kotak. di sini you attack. Ada zone dia. Ada zone yang mana you boleh okay, ini area ni sampai kawasan TP1 di mana tempat aku nak attack. Okey. Cikgu cuba tarik kotak yang hijau tu yang dekat bawah Fibo tu, tarik je terus sampai belakang. Kotak hijau tu yang bawah. Ni? Yang bawah. Bawah tu tarik sampai belakang sampai dekat shadow tu. Shadow sebelah kanan. Sampai situ. Yes. Sini. Sampai situ. Itu tempat QM level lah, QM shadow. Oh, ini. Nampak tak korang? Boleh entry sharp cantik. Gabungkan dengan SND, gabungkan dengan Fibo Musang. Jadi korang boleh baca makin lah bagaimana. Siapa kawan kau yang bila nak pukul. Siapa kawan kau yang gabung dengan Musang yang jadi floor trader? Hilman. Hilman. Iya ke? Alright. Ya, dah jadi jutawan dah sekarang dia. Dia dua orang Seorang SND, seorang Musang Yes. Okay. Ini ada tempat dia dan bersama dengan TP1. Okay. Now, kita tengok lagi macam mana kita nak solvekan pullback tanpa CB1. Dengan CB1. Baik. Tengok di sini. Oh, very good, delicious. Tetapi di sini dah sampai Februari ke belum? Itu pertanyaan dia. So tengok di sini. Pakai naik. Pecah base ni. Base ni taken out. Turun ini, dia kena sini. Ini base baru dia. Dia kena taken out sekiranya dia nak turun. In order to go down, this is the base yang dia kena buang. Tapi dia tak boleh buang. Why? Kalau dia buang, maksudnya selling dalam control lah. Tetapi di sini dia masih sustain. Tapi di sini dia dah buang. So masuk kata banyakkan buy daripada sell. So tarik di sini. Tarik di close body. Yang ini yang keluar dari yang break sini. Sebab apa? Sebab di sini bukan dominant. Kita tarik di close body sampai ke atas. Bawah. Alright. So dia punya ending dia berada di sini. Okay. So, adalah TP 3. Pom dia turun. 423. Alright. 423. Nah. Tengok belakang. Cuba tengok belakang. Kiri. Tidak nak tak lain ni. Tak tahu. Okey, tengok di situ ada apa. Oh, cantiknya. Nampak. Ada lagi. Ada QM level, ada King. Apa nampak macam pembaris jenis tu? Macam pembaris lebih kurang. Ada MPL, ada QML King, MPL King. Okay. So ada tempat yang kita attack. Bila kita tak Fibonacci tu sebenarnya itulah reason yang selalu buat. Alright, kadang-kadang kenapa di sini fail? Dia tak turun. Sebab di sini base tak ada, dia tak pecah. So tak ada base di sini. The only base ada di sini. So kalau dia nak turun, dia kena pecahkan base ni, which is impossible market. Tetapi ini dekat, antara sini dengan sini dekat. Dia akan tendangnya, pom dia turun. Tapi kalau saya memang tak sempat lah. Sebab apa? Terlaju. Tapi ada tempatnya di 15 minit. Ada pintunya di 15 minit. Tapi kalau tengok di situ tak adalah. Ada je pintu dia di 15 minit ni. Mana pintu dia? Ni pintu dia. Kita besarkan lah. Yes. Ada je base yang dia dah buang. Nampak ni dia turun ni. Dia buang base ni. Base ni dah break dah. Dah break ni. Naik ni pula. Dia kena buang base ni. Kalau dia nak naik, dia kena buang base ni. Dia kena buang ni. Taken out that base. Tapi ternyata tak. Finally apa? Pintu untuk jatuh ada, pintu naik tak ada. Akhirnya pom. Tak ada. Pom. Begitu. Alright. Boleh? Ada pertanyaan? Pullback dengan TV. Anak-anak semua faham ke tak faham? Siapa ada soalan? Ada yang minta Cikgu Zul ulang balik tadi yang Fibo punya setting. 16, 188, 288 dengan
388 sampai 488. No. Macam 388 tak ada. Okey, macam mana 188 nak add dekat tu? nak add. Okey, nak Macam dia. mana nak add? Ada ramai-ramai yang baru belajar forex ni, Cikgu Zul. Dia tak tahu nak add macam mana. Okey. Okey, pergi ke sini. Ini kawasan dia ni. Draw Fibo Retachment di sini. Tarik Fibo retracement. Tarik je mana-mana. Lepas tu Okey. Fibo Property. Alright, katakan Pergi di ke sini Fibo Property. saya delete semua. Okey. Delete dulu. Delete yang Dia ada, 88 tu. dia ada default. Ini dia akan okey, default. ini yang default dia. Okey. So, Okey, default. saya akan buang yang ini. Saya akan buang yang ini. Saya tinggalkan 50% sebagai middle lah. 50% tu dia punya orang kata apa imbalance dan balance lah. Tak apa 50% tu kita tinggal. Yang 61.8 saya buang. So next saya akan tambah 1.88, Betul. 2.88 2.88. dengan 4.88. Oh, 3.88 tak ada. Sorry. Tak ada. Okey. So kita akan dapat macam ni. Yes. Right? Kita akan dapat macam ni. So dan di sini boleh tulis dekat dia punya description. Sama ada saya selalu tulis lah di sini sebab saya nak macam di sini kan. Ni 161 ni saya tulis TP1. Di sini saya tulis TP2. Di sini saya tulis TP3. Okey. Nanti di sini akan berubah lah. Okey, di sini akan berubah. Alright. Okey, di sini akan berubah. Okey. Now, seperti saya beritahu, break TP1, indication dia akan pergi TP2, break TP2 dia akan pergi ke TP3. Tapi depend kepada Kejap. tak ada pintu. Okey, kejap. Saya ulang balik. Ada yang tanya apa yang buang tadi. Apa yang buang. Okey. Tak apa, tarik satu lagi Fibo. Kita cuma perlu pakai 0, 50%, 100, 161, 188, 261, 288, lepas tu 432, 88. Faham tak? Itu je. Okey, ada yang tanya lagi, cikgu ada e-book ke, cikgu ada ajar kelas lagi ke apa ke, nanti kita akan Ada. Kalau nak combine dengan Cikgu Mansur saya okey je. Tak apalah, cikgu mega kelas. Minta Cikgu Mansur buat mega bina. 4 jam. Ini pun dah mega dah ni, dah 1000 dah kot. Tak apa. Nanti siapa yang berminat, tadi ada link ataupun saya dah bagi link ataupun dekat Facebook Cikgu Muhammad Zulkifli Muhammadin. Boleh PM situ ataupun boleh follow Cikgu Muhammad Zul. Cikgu Zul. Nanti Cikgu Zul akan update kelas dia bila apa semua. Okey. Boleh tak ada kita masalah. sambung. Okey, itu bahagian yang penarikan Fibonacci dengan pullback, okey. Alright, apa kaitan dia dengan ni? Ini yang subjek ni agak strong, agak sukar sikitlah. Right, now kenapa saya menggunakan AO? Ini adalah pertanyaan ramai orang tanya kenapa saya gunakan AO. AO ni mampu untuk beritahu kita apakah trend itu masih ada ataupun dia dah berakhir. Okey, Cikgu Mansur pun tahu dulu dia pun kaki ni juga ni. Ni dia dulu pada saya. Dia dulu tapi lepas tu dia dah tinggal, saya pula ambil. Okey, divergent. Sebab saya kaji benda ni, okey. Dia tu divergent. Tetapi divergent ini tidak lengkap kalau tidak ada convergent. Which is mungkin sekarang benda ni baru bagi semua orang. Okey, dia ada convergent. Dan the next is kita akan ada hidden divergent. Nah, benda ini ditunjuk dengan jelas dan nyata di AO. Nah, apa yang dikatakan sebagai divergent? Divergent ini mudah. Divergent ini kalau kita tengok kepada dua lembah dipisahkan dengan satu lembah dan ada satu lagi lembah yang kecil. Okey. Dan market di sini pula dia akan buat low, kemudian dipisahkan dengan satu high dan dia akan buat new low. So, dalam erti kata lain, kalau kita lihat kepada market, di sini dia telah membuat breakout. Breakout lah. Which is, kalau kita katakan
indikator ni lagging, right? Indikator kan lagging, follow price. So, kalau yang ini turun lebih rendah daripada sini, which is yang ini di present by this one, and then low di sini di present oleh low sini. Kalau ini sudah break, yang ini pun pacik break lah. Dan barulah kita kata indikator follow price, sebab price tak break. But then, just thinking, kenapa dia tak mau break? Kenapa dia tak mau break ni? Tapi price ni break. So, ini kita katakan something wrong somewhere. Why? Sebab ini saatnya akan berlaku perubahan arah yang besar. Contohnya seperti ini. Di gold. Kita boleh nampak yang ini sudah membuat breakout di sini. Tapi yang ini tak mau break. Kenapa dia berlaku begitu? Sedangkan kalau ramai rata-rata orang mengatakan indikator follow price. Tak, kenapa dia tak mau follow? Kenapa dia tak mau break? So, somewhere. Kalau di sini pula, right? Di sini dia buat new high. Dan di sini dia buat new high. Kau follow pula. Apa ceritanya? Yang ni tak mau follow dia. Okay. Now dia punya story dia macam ni. Bila mana berlaku macam ini, yang dia tak follow ni, dia tak buat new low, ni betul tak buat new low, ini dinamakan sebagai divergent. Dan divergent ini adalah ketidakseimbangan antara price dengan indikator. Itu satu. Dan dia merujuk kepada kemungkinan. Saya letakkan kemungkinan, bukan pasti. Kemungkinan akan berlaku pergerakan besar. Contohnya kalau kita tengok di sini pun sama. Kita tengok di sini dia semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun. So the puncak-puncak dan point ni semakin lama semakin menurun, semakin menurun. Tetapi beza pula dengan price. Dia buat 3 drive. Kenapa makin naik, makin naik, makin naik. So meaning to say dia akan sampai ke satu titik pop dia akan. Cuma dia bagi kita indication awal saja. Right? Dia bagi kita sabar menunggu indication awal yang mana akan berlaku perubahan arah. Itu adalah pada segi divergent. Right. Now, daripada segi convergent pula, right? Yang ini divergent Okay, saya buang dulu. Bila sini berlaku breakout, yang ini pun berlaku breakout. Maksud kata di sini you boleh nampak benda ini sama. Convergent ini kalau dalam istilah Inggeris dia beritahu two things look similar. Maksudnya kata di sini low, di sini low. Di sini breakout. Yes. Two things look similar. Antara price dengan indikator ni dia look similar. So maksudnya di sini dia ada berlaku breakout. Di sini pun berlaku breakout. Nah, apa sebenarnya yang diberitahu oleh convergent? It say that momentum untuk bergerak masih belum tamat. Sama juga seperti ini, kita melihat di sini dia naik. Di sini juga dia naik. Nampak kan? Dua-dua ni point dia. Ini breakout. Ini pun breakout. So, dia punya C-phase dia adalah mula-mula dia akan berlaku convergence. Okay. And then, dia akan follow by pullback. Then, dia akan follow by new high. Ini dia punya, ataupun kalau di bawah, new low lah. It say that after convergence, dia wajib untuk berlaku pullback. So, dia wajib berlaku this pullback. Right? Dia akan berlaku pullback. Nah, pullback ni banyak cara lah. Ada yang berlaku dalam bentuk sideways, ada berlaku dalam bentuk triangle, ada macam-macam. Itu cerita lain. Tetapi C-phase ini memberitahu selepas berlaku convergence, dia akan berlaku pullback dan nanti dia akan berlaku new high. Dia akan berlaku new high. So, based pada apa yang telah kita belajar, kita lihat benda ni, kita masukkan balik apa yang telah kita tahu, kita study balik konsep yang kita telah tengok tadi. Nak turun tak boleh sebab tak ada pintu, so ready untuk buy. Right? Nak turun tak boleh sebab tak ada pintu, so kita tahu whatever yang turun is a pullback sebab tak ada pintu. Ini sama dengan sebab dah berlaku convergence, so dia wajib berlaku pullback. So di manakah kita untuk ready untuk buy? Kita akan buy dekat ending kepada pullback. Kenapa dia turun di sini? Nah, saya punya webinar semalam, saya kata I'm ready to sell. Okay, now lihat di sini. This ni telah pun taken out. Ni base kan?
Ini dah ambil kan? Dah. Dah keluar lah. Maksudnya ni dah take it Betul. out. Okay, so sel saya berada sekitar, saya selalu tunggu dulu. Sel saya berada sekitar sini je. Dalam Facebook saya pun tunjuk gitu je. Nah, tetapi kenapa saya boleh TP di sini? Nah, tengok di atas. Atas ada apa? 1, 2, 3. Dominan. Dominan kan? Ini CB bukan? Instead Betul. of ambilkan dari CB, saya kata dahulukan dominan. Always dulukan dominan. Ambil di close body. Sampai ke shadow. Di sini saya TP. TP 2. Ada base ni. Saya tak tahulah ni. Ni kalau cikgu masuk lebih tahulah. So di sini saya ambil take profit. TP 2. Base pada dominan saja. Sebab tu saya kata you akan jumpa dominan ni banyak. Dan ini tidak boleh dikategorikan sebagai tukar arah. Sebab walaupun di sini ada pecah pintu, selalu saya kata dia mungkin jadi pullback dengan pintu ataupun dengan CB. Apa solution dia? Pergi kepada 3 time frame. Lihat kepada 3 time frame. Pintu H4 tidak dipecahkan di sini. So maksud kata kalau pintu H4 tak pecah, kau duk lanjan H1 untuk sell, mana boleh? H4 tak bagi. Tak boleh bang. Sedangkan di sini juga telah sampai di area TP1, TP2. Exactly TP2 pom dia naik. Apa yang menyebabkan dia naik? Kerana ada bukaan pintu di 15 minit, bosku. Jom kita lihat. Di sini. Base ini. Lebih taken out ni. Lambat lah. Memang kalau kita tengok kepada nak entry itu lambat. Tapi saya tidak bercakap soal entry. Sebab entry masih lagi berkisar dengan SND. Cuma saya nak beritahu arah. Dekat 5 minit. Lagi cepat sikit. Di sini. This base is taken out. Dia retest sikit. Pop, naik. Singapura masih lagi layer sell di sini. Kena lah. Sebab apa? Dia tak tahu. Dia dah TP dah ni. Tak nampak. So ini ilmu. Yang mana kalau saya memang nampak selalu samakan dengan base dia sebagai, saya panggil zombie lah dalam FM saya panggil zombie. Sebenarnya base lah. Kita akan selalu, ini kawasan yang penting untuk dilihat. Dia berada dalam zon TP1, TP2. King zone tu ya? King buy tu lah gitu. Memang payah nak kena tembus. Dia nak tembus dia kena 4 kali. 4 kali, 5 kali baru boleh tembus. Dia ada sebelah kiri ada resistance, sebelah kiri, sebelah kanan dia ada rally base rally. Itu memang jangan harap lah dia nak tembus. Dan kita berada di ukuran yang paling tepat untuk pengambilan buy. Mama boleh. Alright. So now di sini buy lah ni. Buy lah. Mana? Ni dah take it out ni. Betul. Ada rally base rally lagi. Buy lah. Boleh buy. Apa nak signal tadi? Buy sekarang. Sibuk sangat nak signal. Dah buy dah tadi. Muhammad Nazri cakap dia dah buy tadi. Buy now Aswad Alwi. Dah masuk buy Farhan Anwar. Kau masuk. Okey. Buy lah. Sebab sini dah ada base yang dah pun dikeluar, dah di taken out di sini. Dia akan buat bukan tadi kita kata dia cari bawah Bawah tu tadi ya. Kita kata ni cari bawah ni balik. Ni. Time frame besar pun naik atas. Kan tadi saya dah buat ni. Betul. Saya kata tadi kat sini dia akan cari bawah balik ni Kak Mansur. Ni cari bawah balik ni aku kata ni. Betul cari bawah balik. Mana pintu dia? Ni pintu dia. Tarik Doraemon. Pintu Doraemon ya. Dia cari bawah balik. Ni zone dia. Max minimal pullback dia 161. Dan di sini nanti the best is bila berlaku benda yang ni saya memang suka lah. Satu berlaku dominant. Satu lagi base ini taken out. Saya memang suka. Jadi memang dia pecah ni. Wah ini banyak cucuk. Kalau dia pecah ni, base ni dah dibuang. InsyaAllah lah. Ini memang suka. Okey. Ada apa pertanyaan? Sebelah lebih lah. Dah 11, 12 dah. Siapa ada soalan lagi?
Semua dah tekan buy dah Cikgu Zul. Dia orang tak ada soalan dah. Dia orang tunggu TP je. Dia orang tanya pula TP dekat mana? Okey, TP kat mana? Ada dua benda TP Now, kita lihat di monthly lah. Alright, monthly tu. Nak swing month ke apa? Saya kalau swing month tak berasak dapur. Ni jatuh. Dia orang entry M5 tapi TP dekat monthly. Okey, ini jatuh. Tapi di sini tak ada pintu. Semua kita tahu whatever yang turun is a pullback to go more high. Okey. Nah, kita tengok dekat week pula. Dekat month, dekat ni tu. Ini kalau kita lihat di sini, Jatuhan di sini direct ada kan? Jatuhan apa tadi kita panggil? Jatuhan Ini tambah ada CB1 tu kan? ni tambah CB1 tak ada pintu. Jatuh ni sementara lah ni, dia naik balik. Dapat new high. Okey, itu satu. Kita lihat kemudian di sini berlaku convergence, which is market ni menaik. Ini ditunjukkan dengan price. So maksudnya two things look similar. Dua-dua sama. It show that dia wajib berlaku pullback. Itu kan si Phil yang beritahu tadi. Selepas dia settlekan benda ni, dia akan wajib berlaku pullback. Pullback ini adalah tanpa CB. So kita tahu dia turun untuk naik. Dia turun untuk naik. Pergi kepada week. Now, week pula berlaku jatuhan juga. Tapi situasi yang sama berlaku di week adalah berlaku convergence. Ini breakout. Sama seperti sini. So whatever turun is a pullback to go more high. Alright. Kan kita pergi kepada day. So nampak arah dia lah. Di day pula, di sini telah pun, di sini berlaku orang kata apa? Convergence juga. Sama arah. So 3 time frame besar semuanya mengarah ke atas dan 3 time frame besar ini hanya day saja yang turun sampai ke bawah. Alright, tapi kita tahu ini ada pullback. Why? Sebab kita ukur Kita ambil di sini. Di sini ada breakout CB base ini dah taken out. Right? Ambil di sini sampai ke sini. So now dia telah pun berada di zone 161. So sampai dalam zone ini carilah mana dia punya, saya rasa mungkin di sini kot. Ni. Yang ni kot. So betul? Sebaris? Betul. Tak tahu? Dalam zone TP1. Right? Bagi schedule di sini, form boleh naik. Now, sekarang selesai di TP1, minima pullback, di sini ada pintu. Taken out ni. So, buat di sini, tarik di sini. Dan sekarang ini, pergi ke sebelah pula. Okey. Minima kita adalah di sini. Di sini pula TP1, tapi saya jangkakan di sini. Malah saya kata dia boleh pergi new high base pada time frame sini pula. Okey, tapi tak apa. Kita ambil step by step lah. Okey. Buat masa sekarang daily akan sampai sini dan akan sampai sini. So di sini mungkinkah ada tendang dulu? I don't know. Tetapi cukup lumayan sekiranya kita ambil sekadar dekat TP1 dulu, which is ini hampir 200 pip lagi lah. So kalau tak ada pintu, tak ada base, tak ada apa yang dipecahkan, masih lagi konsisten dengan kekuatan bull. So there is no chance untuk turun. Kalau turun pun sekadar pullback untuk buat another new high. Begitu. Alright? Okey, betul. Faham tak korang? Ada soalan? Siapa ada soalan? Faham ke tak faham? Hello? Kita cakap dua je, orang lain tak ada. Memang kita cakap dua. Dia orang dengar tapi cuma dia orang tak boleh cakap. Kalau dia orang cakap nanti jadi macam pasar malam. Kau bayangkan 1,000 orang bercakap, aku tak sempat dah dengar apa pun. So biar kita je dua orang cakap. Okey. Okey. Dah pukul 11.17. Kita habis sampai 11.30 boleh? Lama lagi ke Cik Zul? Banyak lagi? Nak analisa semua pair. Kalau ini belum masuk lagi dengan hidden yang tadi, baru cerita sikit je. Hidden tak cerita lagi. Lepas tu bagaimana kaitan wave ni dalam membuat kiraan AO ni dalam membuat kiraan wave pun ada.
Banyaklah. 1000 sini besar lah. Tak boleh lah Besar satu tu malam. memang takkan habis satu malam lah sebab biasanya Sebab kita kalau pun aku ambil. cerita satu malam pun, korang takkan faham. Sebab apa? Aku Betul. kaji 5-6 tahun, korang ambil Hmm. dalam masa 2 jam. Tak mungkin lah. Dia akan jadi hikayat 1001 malam. Kayak 1001 malam. Sebab semua orang biasalah dia nak terus pandai. Dia nak terus pandai. So, tak apa, slow-slow macam ni. Kita untuk malam ni, Cikgu Zul terangkan mana yang I think Penting, tadi yang pun dah mana yang- okey. Yang penting, break CB1, break tanpa itu CB, untuk itu pun arah. cukup bagus. Itu pun dah cukup dah buat profit. Tak perlu Itu nak. cukup. Tapi siapa yang nak sambung advance nanti boleh sambung lagi belajar dengan Cikgu Zul dekat, boleh follow Facebook Cikgu Zul. Boleh, tak ada masalah. Ha. Saya pun selalu buat Selalu webinar. ajar. Malam pun ada. Alright. Anything lagi? Okey, siapa Nak ada apa? soalan Nak- lagi? Siapa ada soalan? Kawan-kawan. Nak pair apa lagi? Siapa ada request? Ada tengah floating dekat pair mana-mana ke? Aha. Sekejap saya tengok soalan dia orang. Dia minta pair GJ Cikgu, GJ. Peminat GJ ramai. GJ GJ pun menarik ni. GJ. Alright. Okay, ini cara saya lah. Saya tengok man dulu sekejap. Oh, Man ni, okay, man ni saya tengok. Oh, bawah ni ada divergence. Okay, so now. Kita tengok divergence. Oh, divergence ni man ni. Record pun ada. Okay, kemudian saya akan tengok pula. Ini jatuhan di sini ni dah settle ke belum? Macam itulah. Dan kita tengok balik di sini. Ada pintu dia. Ini pintu dia. Oh, ini dah pecah. Buat satu penarikan Fibonacci. Mana tahu dah habis. Kalau tak, kita fokus sell lagi. Okey. Macam dah habis je. Hampir lah. Sebab apa di sini pun kalau dia nak naik. Okey, good. Tengok di sini Di sini ada satu pintu. Di sini ada satu halangan. Dia hit dah sini. Tertahan dekat halangan ni. Kemudian di sini ada satu pintu lagi di halangan itu. Di sini base ni dah pecah di sini. So ambil di sini, tarik di sini. Okey. Pun settle di 161. Yang naik ni ada pintu tak? Ada kecil tu. Kita tengok dulu. Ni. Ni taken out. Dah naik. So nampaknya ni adalah sideway lama ni. 161 turun 161. Mungkin di sini dia naik. Kita tengok balik. 161 juga. Okay, alright. So situasinya tak baguslah di monthly. Pasal apa? Pasal tak ada momentum yang kuat lah. Tak ada momentum yang Dia pun tengah buat pattern triangle. Kita pergi kat week. Okay, week. Nampak tak di sini? Sebab saya kata kalau ni di sini tak ada CB, tak ada register pecah. So naik ni bila tak ada nampak dia naik menyinggir, serong. Ini menyinggir tu compression je betul. Compression. Atas bawah compression ni. Guys, siapa-siapa yang nak kaya dengan DJ, I think tahun depan kot keluar pasal Brexit. Ini DJ kalau terkejut dia akan terkejut gila babi, kalau terbang dia akan terbang gila babi. Sebab atas bawah ada compression. Nampak macam tak berapa meyakinkan lah. Di sini tak ada pintu naik. Dia bentuk triangle. Okay, so kita pergi dekat day. Okay, now day punya cerita adalah momentumnya pasal day ni kita selalu trade kan. Baik. Di sini bawah sekali di sini kita lihat di sini ada satu dominant. So saya cakap bila ada dominant dan ada base is taken out, okay, dia kuat untuk naik, dia turun as a pullback, boleh naik lah. So di sini saya ambil tempat body sampai ke atas. Dia sudah pun sampai ke kawasan T2. Okay, ini cara Febo bekerja. Dia akan beritahu kita di manakah possibility market ini akan apa kata?
akan reversal. So di sini rasa ada king tu. Ni. Yes. Betul? Ada SSR King. So di sini dalam kawasan Fibonacci. So bila dalam kawasan Fibonacci ni carilah. Alright. Ilmu cikgu Mansur ni mahal lah kalau nak buat nak buat shadow ni. Aku yang tak reti. Saya baru tak reti. So nampak di sini, lepas tu dia berlaku tendang. Bom, dia turun. Bila dia turun, di sini dia dah taken out this base ni, okay. Dia dah taken out. Di sini ada tak dominant ataupun apa-apa yang nak kita dahulukan. Di sini tak ada dominan. So kita kena ambil CB1. Mana CB1? Di sini. Base ni, di bawah base ni adalah kawasan CB1. Dari test, dia turun. So kita ambil dia punya body dia sampai ke atas. Daripada sini dia hit bola kita punya TP1. Di kawasan TP1 tengok balik ada tak situasi untuk buy. Ni Mansur punya kerja, bukan aku punya kerja ni. Shadow ni. Ada tak si Mansur? Ada. SSR King. Okay, good. So di sini pula dia start naik. Dia taking out this base. Lepas tu dia buat pullback. Taking out this base. Untuk entry, memang bukan kita entry kat sini. Cuma kita dah tengok arah je. Yang entry-nya masa dia datang ni. So, kita dapat satu arah. Kat mana? Saya menjangkakan lah. Untuk Daddy, kemungkinan besar dia kat sini. Dia akan sampai sini. Sebab ini pun dia sudah pun melepasi. Ini dia naik, dia turun tak boleh sebab di sini tak ada base. Dia only base di sini. Dan dia buat new high. Nak turun tak boleh. Base di sini is not taken out yet. Lepas tu dia buat new high. Dia turun, dia taken out this base. Betul? Nampak. This is very good ni. Kita tengok dia turun ini. Dia taken out this base. This base ini dah pun pecah. Pecah lah. Tapi kita bukan tarik di sini sebab kita kata mendahulukan dominan. Mana dominan? This dominan. Penarikan Fibonacci nombor 1 ada dominan, yang ini pecah. So buat satu penarikan Fibonacci, you akan dapat paling kurang 161. Right? 161. Okay? Dan di sini tengoklah di mana dia punya yang bersandar dengan King. Ada tak ada? Okay? Market naik. Sebenarnya ini ada di H4 punya rejection. Right? Ni. Dia taken out this base ni. Gap ni datang, saya sebenarnya hari tu aku memang nak tunggu dah buy. Paling tidak pun biarlah buat turun sikit, lepas tu pecah. Dia terus naik gap pecah sini. Aduh, aku kata, lepas tu nak tunggu lah. Kok dia buat test nak tutup gap tak ada nak tutupnya. Terus dia dia turun. Tapi kita nampak lah, base pada ini saja kita tahu. This base telah pun ditendang keluar. Ni, this base telah pun ditendang keluar. Sebab tu saya kata, resistance terdekat dalam bentuk SNR, saya kata ini resistance terdekat ataupun dalam sini adalah base yang paling dekat dengan current price. This base ini adalah current price naik. Kita akan buat penarikan di sini sampaikan. So ditendang pula di sini. So kalau you mahir dengan CB1 dominan dan sebagainya, you akan tarik berulang-ulang, you akan amazing macam mana Fibonacci ni dia boleh duduk dah letak dan di situ akan berlaku rejection. Dan you samakan balik dengan SND lah. So di sini pula mana base yang dah di taken out. So kita tidak lawan lah. Kita tak lawan di tengah-tengah ni semua. Biar dia masuk dalam zone Fibonacci dulu dan baru kita cari setup. So mana setup dia? Mana base dia? This base is taken out. This base is taken out. Ni. So nampak dia naik untuk bagi you entry tak ada masalah, tapi you ada jalan ataupun direction yang betul lah. Okey, ni candle bull ni. So ambil je lah di body tarik ke atas. So masuk kata jatuh ini paling kurang sampai di sini. So ini pula kalau you samakan di sini, carilah apa-apa yang boleh disamakan, mungkin the swap zone ke apa ke whatever lah. Alright. So tapi bagi saya kalau dia jatuh begini, dia tak boleh naik. Kenapa? Sebab di sini tak ada base. Melainkan dia turun sini,
Lepas tu dia buat base, dia turun sekali lagi, pop, dia pecah base yang dia buat nanti. Then, okay, bye. Kalau tak, let go dulu. Ikut alur, macam arus sungai, biar dia nak turun. Base tak ada, biar. Di sini, kalau tak ada base lagi, mungkin di sini. Mungkin di sini. Alright. Boleh. GJ. Ini adalah tepi 2 yang disediakan saya. Kalau tak ada, dia buat pintu dan sebagainya di sini. Dia boleh pergi sampai tepi 3. Tapi untuk saya lawan, oh tidak, biarlah dulu. Sebab tak ada base yang dia nak keluarkan. Dia nak tendang keluar. Kalau dia tendang keluar base, pada tidak, dia kena tendang yang ini. Jauh. Okey, dan kita tengok di sini. Kita tengok di sini. Di H1 pula. Apakah ada tanda-tanda yang dia nak buat base? Adalah nampak dah ni. Bila dia buat sini, H4 pun ikutlah sebatang je. 4 jam di H1, sebatang di H4, jadilah base. Lepas tu dia turun. Dia pecah nanti di H4. Ada? Baik ya? Carilah posisi untuk 4. Dia bajik akan turun balik. Baru dia naik. Macam ni juga. Naik ni. Ini base ni. Taken out. Ini bukan base ya. Sebab ini sama level dengan IB. Dengan candle inggap. So ini tidak boleh dijadikan penarikan Fibonacci. Ini yang pecah di sini. So kalau tengok di sinilah. Ini H1 ya. Tengok di situlah. Di situ. Lebih kurang lah. Dia ada sini lah. Alright. Itu GJ pandangan saya lah. Boleh naik lah. H1 dah pecah lah. 5 minit dah pecah lah. Oh, pecah dah. 5 minit ni. Pecah dah. M5. Ni saya suka ni kalau ada dominan dengan pecah base ni. Ada dominan. Ada pecah base di sini, pecah, taken out this base. Okey. Selesai masalah. Saya cuma cari buy sahaja. Okey. Okey. Alright, dah 11.30 dah, 11.30. 11.30 dah Okey. Itu saja saya sepatah dua kata dari saya macam ni je lah. Saya halalkan kalau anda nak mengguna, tak ada masalah. Gunalah untuk kebaikan manfaat diri masing-masing. Alright. Dan segalanya kalau tersalah silap apa semua janganlah marah saya ya. Marahkan Cikgu Mansur. Kau ajar. Okey, itu saja. Itu saja. Terima Cikgu Mansur. Boleh pulangkan balik tak mikrofon dengan apa tu? Boleh pulangkan balik mikrofon dengan apa tu? Dengan ni. Asal aku nak pulangkan hak aku. Ni aku pakai kat sini. Bukan yang saya bagi tadi yang ni webinar punya. punya. Hand over. Kat mana nak tekan? Entah, aku pun tak tahu. Okey lah, ingat tak apa kot. Ataupun kau close je. Kat mana nak tekan Vitori dengan Kak Nora pun tak tahu kat mana kat tekan. Sekejap. Kau pandai situ aku bagi tapi sekejap. Ya. Jadi masa yang minggu lepas kan ada buat dengan seorang ni tapi sama juga tak tahu nak cari nak pulangkan balik macam mana. Kejap Dah. Okey dah. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Zul. Okey, alright. Okay guys, so far macam mana, faham tak faham? So kalau korang ada problem, kalau korang tak faham, Cikgu Zul memang dia ada rajin, dia tiap minggu dia ada buat kelas 2-3 hari seminggu dengan kelas grup Fibo Musang Fox. Fox. Sebenarnya FM CBR, ada yang tanya FM CBR tu apa? FM CBR adalah full margin CBR. No, bukan. Maksudnya FM adalah Fibo Musang, CBR adalah Candle Break Retest. Okey, maksudnya Fibo Musang campur dengan CBR, gabungan daripada Cikgu Zul dan juga Cikgu Bahar. Dia ajar buat analisa tiap-tiap minggu. Paling rajin Cikgu Zul lah bagi analisa EU nak ke mana, GU nak ke mana. Whatever pair lah kau bagi je, nanti Cikgu Zul akan bagi tunjuk nak buy ke nak sell, semua dia bagi. Okay, so siapa yang ni tolong request jadi follow Cikgu Muhammad Zulkifli Muhammadin. Nanti Cikgu Zul akan bagi link lah masuk dia, cara-cara macam mana nak masuk grup dia, grup Telegram apa semua, bahas CBR apa semualah, semua sekali akan ada. So I think that's it tonight. Dah 11.32.
Korang tak ada apa-apa lagi kan? Ke korang nak tak sabar nak tengok korang punya PS5 yang baru ni? Okey, insyaAllah nanti bila you faham, you gabungkan SND, you gabungkan fake up, you gabungkan dengan King, and then you baca trend macam mana. Macam mana nak baca trend? Senang saja, guna AO saja. Guna AO, convergent ke divergent. Convergent ke divergent. Lepas tu ukur. Dekat mana you nak masuk, tarik Fibo. Tarik Fibo dah ada dua cara tadi, IB dengan apa tu lagi? Break dengan CB1. So dekat situ you dah boleh agak-agak. Lepas tu tengok, gabungkan dengan SND. InsyaAllah dia boleh entry. So kalau dengan Fibo Mustang dia akan lebih tenang entry dia. You tak kelang kabut. Tak adalah macam kalau SND dia jadi kelang kabut. So macam asyik nak tekan, kena nak kejar pucuk je. Selalu pucuk jadi akan entah ke mana sebab tak tengok trend. So insyaAllah malam ni Cikgu Zul dah tunjuk. So harap korang semua dapat baca trend. Dia nak naik lagi ke, dia nak turun ke, sama ada dia pull back saja ke ataupun dia nak pergi jauh. Boleh? Boleh tak? Okey, ada yang tanya cikgu masuk minggu depan bawa siapa lagi? Minggu depan saya akan bawa Datuk Siti Nurhaliza. Nah, ataupun you nak minta siapa? Hanzo ke siapa? Saya boleh bawa sama ada Hanzo ataupun Cikgu Zali ataupun siapa-siapalah saya akan try. Tapi saya dah quit dan saya dah tak ngajar. Sebab saya saya nak main PS5. Ada nak Safwan Omar. Ada seorang tadi nama dia Safwan Omar. Dia betul ke Safwan Omar? Safwan, tadi siapa nama? Dalam ni dia Safwan. Aswad Alwi pun ada. Aswad Alwi ni otak ni power. Nanti saya akan try cari Cikgu Zali ke cikgu siapa yang baik-baik lah. Maksud yang konsep trading dia sama dengan kita. Maksudnya tak adalah campur dengan serabut-serabut apa semua. Jadi biar kita stay in the same frequency, same apa semua lah. Saya try bawa Hanzo ke ataupun Cikgu Zali. Saya cuba. Okay. So akhir sekali kita pun dah 11.34. Kita nak buat cabutan bertuah untuk PlayStation 5. Dah ready belum? Korang kalau ni laju je ready. Tak ada, sebenarnya belum ready lagi bang. Minggu depan saya akan announce hari malam ni saya akan buat video unboxing PS5. This is serious. I tell you, very very serious. Esok saya akan pergi kedai Tom Sticker. Kedai ini saya akan buat stiker specialnya. So this PS5 is very very special edition untuk korang. And then Isnin saya akan announce kat Facebook. Siapa cepat dia dapat, siapa yang pandailah korang berebut nanti kat situ. So terima kasih semua. Assalamualaikum. Kelas kita habis hari ini. Jumpa lagi minggu depan hari Rabu insyaAllah. Hingga bertemu kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.